ni. Tak ada ni. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan mewarisilah oleh Nabi Sulaiman daripada Nabi Daud alaihi salam kerajaan, kekuasaan, kesultanan. Lalu berkata Nabi Sulaiman alaihi salam, hei manusia, diajarkan akan kami cakap dengan burung, dan dikurniakan akan kami daripada tiap-tiap perkara yang menjadi manfaat kegunaannya di dunia ni. Sesungguhnya kurniaan ini ialah kelebihan yang sangat nyata daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahu maulana al-azim. Para hadirin sekalian, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kurniaan Allah dan nikmat-nikmat yang tidak mampu kita nak hitung, nak balas. Satu daripada nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah nikmat keamanan, nikmat kedamaian dan nikmat keselamatan. Ini nikmat yang sangat besar, terkadangnya kita tak berasa dalam hati kita. Kalau kita pergi ke negeri-negeri yang tidak penuh keamanan, tidak penuh kesentosaan, keselamatan, maka ketika itu baru kita rasa berharganya kita duduk di negeri kita yang penuh keamanan dan keselamatan. Bahkan Islam itu sendiri namanya agama yang Allah Ta'ala i'tiraf satu-satunya agama di sisi Allah. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Islam itu sendiri ialah memberi makna selamat. Salama yaslumu salman wa silman wa salamatan, kesejahteraan, keselamatan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sunnah Nabi apabila masuk bulan yang baru atau tahun yang baru, Nabi berdoa dengan para sahabat. Disebut dalam hadis riwayat Mu'jamul Kabir oleh Imam At-Tabrani. Doanya berbunyi, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jawiz minasy syaitan.
Ya Allah, ya Tuhan, masukkan bulan yang baru ni kepada kami dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, keredaan Tuhan yang Maha Kasih Sayang, dan jauhkan kami daripada tipu daya syaitan. Kalau kita perhati tengok, Nabi SAW tidak doa Allahumma adkhilhu alaina bil imani wal amni wa bil islami was salamati, tidak begitu, tapi bil amni wal iman wa bis salamati wal islam. Didahulukan aman sebelum iman, didahulukan selamat sebelum Islam. Ini sebagai isyarah. Isyarah artinya i'lamun bi khafiyyin, pemberitahuan daripada Allah dengan secara halus bahawasanya agama Islam ini agama yang mendahulukan keamanan dan keselamatan. Nah, harga matinya kita ialah keamanan dan keselamatan. Tanpa keamanan dan keselamatan, bagaimana kita boleh nak menjaga iman dan nak menegakkan Islam? Nah, tanpa keamanan dan keselamatan, boleh kita duduk semaya-semaya Jumaat ramai-ramai lagi. Oh, kena Covid pun 2 tahun hari tu selok dah duduk di rumah dah kena. Kena Covid tu baru Covid, nah, belum letupan bom, belum lagi tembakan peluru. Nah, tu pun kita tak boleh duduk dah, nak mari masjid kena sekat ke apa semua. Alhamdulillah sekarang ni beransur-ansur kembali kepada normal lah, walaupun tidak normal 100% pun. Nah, masih lagi kena pakai face mask, nah, masih lagi kena bawa sejadah, tapi alhamdulillah soh pun boleh dah rapat. Nah, maka kita kena hargai lah dari sini. Masa duduk Covid hari tu ramai mana orang duk komplain masjid tutup, masjid tak boleh buka. Nah, bila masjid dah boleh buka pun lagu tu juga hak mari muka tu lah juganya. Tu manusia tu lagu tu lah, bila ditarik nikmat baru berasa hilang nikmat. Nah, ruginya masa ada tak guna betul-betul. Nah, bila diberi tak sedar diri, itu lah. Nah, tu bila ada kaki tak mari masjid. Nah, bila kena potong kedok ketu sebab kecil manis, barulah kalau ada kaki lagi boleh pergi masjid. Nah, patahnya nyawa ada lagi bahawa tak kira. Nah, hidup mai wah kalu ni tak boleh ni. Kalu hak selepas tu syaitan. Nah, kalu hak sebelum tu malaikat. Nah, kalau hak sebelum tu dia suruh kita memikir, kalau aku pergi sini dosa, baik pergi sini pahala. Itu hak malaikat. Kalau sebelum, kalau buat dah lepas tu baru kalau. Nah, kalau ada kaki boleh main masjid. Kalau muda lagi ke duk main kalau sehat, hak tu orang panggil lau taftahu fa'lu syaitan. Nah, kalau yang membuka ke orang panggil perangai syaitan. Akhirnya orang ni semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Nah, maka jangan kita kalau. Kita ni kadang-kadang duduk dalam negara kita duduk tengok negara orang lain. Oh, sedap kalau. Kalau. Nah, tu contoh. Ni contoh ni. Nah, contoh negara jiran kita, negara berbentuk jumhuriyah, republik. Mana Indonesia contoh. Nah, negara dia tidak ada mufti, tidak ada jabatan agama Islam, tidak ada majlis agama Islam, tak ada. Jadi urusan agama ni bukan urusan kerajaan untuk mengatur-ngatur. Nah, itu urusan masyarakat setempat sendiri. Jadi sebab tu masjid masyarakat yang buat. Khutbah pun tak ada diatur-atur. Nah, masing-masing khutbah, masing-masing dia nak bercakap apa dia bercakap lah. Nah, bagi kita orang ustaz ni, sedap sedap lah ni. Sedap lagu tu baru betul, tak ada kena pakai tag. Nah, kalau tag hari ni tajuknya apa dah?
Dirgahayu tuanku. Nah, ustaz jemput ambo kata, aduh ustaz, tajuk Dirgahayu tuanku nak syarah lagu mana? Orang tak tahulah syarah gila lagu mana. Nah, kita pakai syarah lagu mana nak tunggu masuk Zuhur Jumaat ni. Nah, kepayah tu. Kita pun Clio, orang Kelantan panggil Clio. Sedapnya kalau negara orang, nah, negara Indonesia tak ada kena pakai tag. Pakai mulut terus, rung nak cakap apa, nak maki siapa, nak laknat siapa, nak laknat presiden, aku tak ada kena takap ke apa, nak peruk mulut gitu. Orang dia pula suka tengok kita. Nah, sedapnya jadi orang Malaysia, khutbah saja diatur oleh kerajaan. Kesenang. Tak ada kena guna otak nak mikir nak cakap ke apa. Siapa naik pani ada dah teh. Baca tu lah ni. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Selesai apa balik tidur lu makan nasi apa tak ada apa. Tu lagu tu lah kita ni. Masing-masing tak bersyukur tu ni. Orang dia pula nak macam kita. Sebab apa? Susah diatur, Pak. Susah diatur sungguh. Nah, masa musim Covid, masjid kerajaan suruh tutup. Tutup apa? Ini bukan masjid Jokowi ya. Masjid kami yang buat ni. Duit kami sendiri, masyarakat sendiri. Majlis agama tak ada. Majlis ulama Indonesia tu semata-mata silaturahmi di kalangan para kiai-kiai, para ulama di sana yang berbagai-bagai manhaj pemikiran, persatuan, ada Perti, ada Ittihad, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada bagai-bagai. Dia buat majlis ulama Indonesia. Nah, bukan satu autoriti yang menjaga agama dalam negara dah. Sebab tu ada kahwin campur dan sebagainya. Kata ni. Okay? Tu negara dia dah tu. Negara kita pula diatur oleh kerajaan. Ada yang di Pertuan Agong. Nak masuk tajuk tu. Dirgahayu tuanku dia ni. Ada raja-raja, ada sultan-sultan. Yang mana raja-raja, sultan-sultan ni di gazet kiranya dalam perlembagaan, maknanya perkara hak dipersetujui, jadi satu perkara yang diijma', maksudnya ialah sebagai ketua agama. Nah, hirasatuddin, betul sungguh dah tu. Penjaga agama sebagai ketua agama. Tapi mungkin di sananya adalah orang-orang yang kurang berilmu, dia kritik lah. Gimana ketua agama bini pun gitu, nah anak-anak pun macam tu. Ini cakapan-cakapan orang yang kurang belajar agama, kurang baca Quran. Nah, kalau orang ngaji Quran, ngaji agama, dia tak cakap gitu. Nah, alim salafun as-salih, alim ulama kita salafun as-salih, dia kata kalau aku tahu di sisi Allah, lau a'lamu indallahi, kalau aku tahu di sisi Allah ada doa mustajabah, ada satu doa aku yang akan diistijabah oleh Allah Ta'ala, pasti Tuhan akan perkenan, tak tertangguh-tangguh lagi. Nescaya aku akan doakan untuk dua kelompok. Mana? Iaitu sultan dengan ulama. Nah, sebab apa? Sebab syirarun nas li syiraril umara atau li syiraril muluk. Nah, li syiraril malik. Jahatnya, kata Imam Ghazali, jahatnya manusia ni asbab musabbab ialah kerana jahatnya kerajaan atau sultan atau raja. Syirarul muluk, jahatnya raja tu pula li syiraril ulama, kerana jahatnya ulama. Maka kalau doa tu digunakan betul-betul kepada ulama dan umara, maka kalau Tuhan perkenan kebaikan tersebut, maka kebaikan tu ta'ummu, meratai kesekalian rakyat jelata. Itu sepatutnya gitu. Kita duduk celah kata ni. Celah tu tak jadi berapa, bahkan celah tu kembali kepada diri kita juga. Nah, menunjukkan kejahilan kita. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala sudah buat perumpamaan dah. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah buat perumpamaan dengan dua perempuan yang kafir kedua-duanya, isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Itu isteri Nabi ni bukan seksi.
Bukan. Kafir tu. Tu. Adakah terganggu kenabian Nabi Nuh, Nabi Lut? Terganggu? Kalau kita ada zaman Nabi Nuh, Nabi Lut dulu, tak tahulah kita ni berimeh kodok dengan Allah Ta'ala. Islam kodok kita. Islam ke tidak? Islam je lain sikit. Islam ke tidak kita dah? Kalau kita ada di zaman Nabi Nuh, Nabi Lut. Berapa? Dah bini sendiri pun kafir. Nak ajuk orang masuk Islam. Nah, binimu sendiri tu, anakmu sendiri tu, hei Nabi Nuh. Boleh jadi kalau hak pemikiran tu lagu tu. Ada orang pemikiran lagu tu. Dia kata tu email apa bini sendiri tu tutup aurat. Oh, ya kait dengan bini tu email. Padahal kalau tu email sakit perut, tak pernah bini dia mari ganti jadi tu email. Ada? Tu email sakit perut, bini tu email mari ganti Allahu Akbar jadi tu email. Ada? Tak ada. Dia duk kait apa? Dia kita kait tu kita bodoh kita. Bini dia punya tanggungjawab di hadapan tu. Dia jawab akhirat kelak. Nah, duduk sibuk apa ha bini orang? Bini mung tu sendiri mung kena jaga. Ajar kau dak bab haid nifas istihadah. Dia tahu kau dak darah dia mari tu haid kau nifas kau istihadah supaya dia tahu kata darah hak mari ni haram semaya, darah hak mari ni wajib kena semaya. Tu kita sendiri bini kita tak jaga, duk sibuk bini orang pasal apa? Bini orang lain lah hak jaga. Tok lelaki dia jaga. Akhirat esok Tuhan tak tanya kita pasal bini orang lain. Tak ada. Nah? Tak ada. Tuhan tak panggil, Zaid. Bapa ni bini sultan ni tak pakai tudung ni. Dia tanya kita. Kalau Tuhan tanya kita gitu, kita marah pula ke Tuhan boleh Dah apa tanya kita Tuhan? Tanya tok lelaki dia lah. Nah, kita bukan tok lelaki dia, bukan suami dia. Kalau Tuhan tanya kita pasal bini orang lain, nah, mana Tuhan tanya dah? Dah. Tu sibuk apa? Nah, bini Nabi Nuh, Nabi Lut tu Tuhan kata kafir kedua-duanya. Nah, fa khanatahuma. Tahta apa tadi? Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Dua orang perempuan yang kafir kedua-dua tu duduk di bawah hamba aku yang soleh kedua-dua tu. Bukan soleh biasa-biasa, nabi. Nah, nabi kita tak boleh nak usaha jadi nabi. Boleh nak usaha jadi nabi? Atau mana kuat sangat duk berzikir baca Quran? Saya ni cita-cita besar ni nak jadi nabi ya. Tak sedar ni orang ni, tak segar mana telai ubat batuk banyak dah ke mana tak tahu. Nah, tak boleh. Kerana pakat nabi ni pilihan Allah. Bukan boleh usaha dah. Nak jadi wali boleh tahan lagi, boleh usaha. Nak jadi nabi tak boleh. Tuhan sendiri, innallaha astafa minal malaikati wa rusulan wa minan nas. Tuhan sendiri hak milih siapa nak jadi rasul, nak nabi dia. Bukan boleh nak buat musyawarah je ke kapo kau gapo kita pakat pilih nabi seorang ibu kita. Nampak benar-benar ni tak ada nabi ni. Tak boleh. Nah. Bukan soalan biasa-biasa dah. Jadi sebab tu kalau seseorang yang kita tengok tanggungjawab dengan agama, seumpama tok guru ke ulama ke, tok imam ke, nah, hatta sultan sekalipun bini dia tidak seperti mana, nah, hak dia sendiri duk ajar orang, hak dia sendiri wajib kena jaga, maka kita tak sudut kait-kait. Tak sudut kait-kait. Tanggungjawab bini dia hak jaga, bukan kita dah. Tanggungjawab kita ialah taat perkara yang makruf. Nah, perkara yang makruf wajib kita kena taat. Nah, perkara yang bermaksiat pada Allah barulah tak boleh kita taat, tapi tak boleh kita derhaka. Itu dia. Tak boleh kita taat, tapi tak boleh kita derhaka. Seumpama ibu bapa kita lah. Ibu bapa kita suruh kita beli arak, haram kita taat. Haram kita pergi beli arak. Tapi haram kita maki hamu opak kita. Nah, tak boleh. Mu ni pok gapo, aku bodoh jahat lagu disuruh aku beli arak gini. Kita pula derhaka dengan dia. Fala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Nah, kalau kita pergi beli arak ke dia, mana kita derhaka dengan Allah Taala, derhaka juga dengan mak pak kita. Tu bukan makna taat ni. Taat yang nah
la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada jenis ketaatan pada makhluk dalam perkara maksiat pada Allah. Kerana orang yang taat perkara maksiat pada Allah kerana nak ikut mulut atau arahan suruhan manusia, pada makna dia juga derhaka kepada manusia tersebut walaupun mokpok dia sendiri. Bila nyata derhaka, akhirat esok dia kata, "Hei Tuhan, ni muhumbai dua orang ni dulu dari neraka. Kerana dua orang ni lah aku buat kerja maksiat." Tengok. Derhaka dah. Derhaka tu. Suruh Tuhan masuk mokpok dalam neraka, tak derhaka apa-apa. Maka sebab tu kalau kita nak taat pada perintah Allah, pada makna kita taat kepada ibu bapa kita walaupun menyalahi arahan ibu bapa kita. Ibu bapa kita suruh pergi beli arak, suruh pergi berzina, suruh pergi berjudi, kita tak taat, pada makna kita tidak derhaka kepada mak pak kita. Itu akhirat esok kita tak doa pada Allah Ta'ala, "Ya Allah, humbangkan mak pak aku dalam neraka kerana sebab dialah aku buat maksiat ni." Tak ada. Makna kita tak derhaka. Itu kena faham konsep derhaka tak derhaka tu tadi. Kadang-kadang orang kita ni dia tak faham. Dia kata anak saya ni baik sungguhlah ustaz. Saya suruh dia tu buat tudung free hair pun dia tak nak. Saya larang dia semaya pun masya-Allah dia tak semaya. Lagu tu bukan taat, tu derhaka dah tu. Derhaka kepada siapa? Pertama kepada Allah. Nanti akhirat dia derhaka kamu pula. Mana? Dia akan minta dengan Tuhan supaya humbai mulai neraka. Itu. Itu dah. Jadi tak payah kait dengan permaisuri sultan ko tapi alhamdulillah yang di Pertua Agung kita sekarang ni permaisurinya alhamdulillah. Kalau zahir tu kita tengok masya-Allah perempuan yang solehah, tutup auratnya baik, bagus, alhamdulillah. Tapi takdir kalau tidak begitu sekalipun tetap sama juga kita kena taat perkara yang makruf pada ulil amri. Yang apa orang panggil ulil amri mutlak kita di dalam konteks Malaysia ialah yang di Pertua Agung dan raja-raja. Ini ulil amri mutlak. Sebab apa? Sebab dia tak masuk bertanding 4 tahun sekali. Ni buat tajuk lagu ni main politik dah pula nya. Dia sungguh. Dia sistem yang paling tua. Islam ni dia tidak datang dengan tunjuk satu sistem pada pemerintah. Tak ada. Dia tidak kata Islam hari ni wajib kena monarki, wajib kena demokrasi, wajib kena republik. Tak ada gitu. Asal keamanan dan kesejahteraan tu boleh ditegak, maka di sistem mana-mana pun Islam i'tiraf. Kita tengok Sebab tu Nabi SAW sendiri bila wafat, sahabat tu duduk mesyuarat siapa yang nak ganti Nabi SAW. Tak ada ditunjuk bagaimana orang panggil cara nak ganti Nabi sebagai ketua negara di Madinatul Munawwarah. Tu tengok. Bila Saidina Abu Bakar dia buat style apa? Waliul amri. Mana? Dia pilih siap-siap dah Saidina Umar. Sebelum dia wafat dia suruh dah orang bai'ah Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu. Saidina Umar pula tak lagu tu. Dia suruh buat mesyuarat syura. Ahlul hilli wal 'aqdi. Ahlul hilli wal 'aqdi kalau tak silap 10 orang sahabat mesyuarat nak pilih siapa jadi pengganti bagi Saidina Umar. Jadi orang panggil apa? Islam ni tidak mari dengan mesti kena lagu ni, mesti kena republik, mesti kena demokrasi, mesti tidak. Di mana-mana sahaja keamanan dan kesejahteraan, keselamatan tu boleh ditegak, maka Islam menerima sistem tersebut. Ini supaya kita jangan terpengaruh satu kelompok yang mengkafirkan penggunaan sistem demokrasi. Ada di Malaysia ni pun ada. Kafir semua yang duduk di bawah sistem demokrasi. Sebab apa? Sebab kita nak kembali kepada khilafah Islamiyah. Dari sini. Saya suka tu sebab apa? Sebab setelah runtuhnya Uthmaniyah, para alim ulama tu pernah berhimpun di Al-Azhar Asy-Syarif. Musyawarah nak kembali ke balik khilafah Islamiyah. Lagu mana? Tak selesai.
Hak aling-aling dah tu. Nah, hak serba besar-besar dengan jubah labuh-labuh ni. Syekh Abdullah Syargawi ke apa, duduk mesyuarat dah bagaimana nak kembali ke sistem khilafah. Tak selesai. Akhirnya sepakat untuk berbeza pendapat. Apa? Kita tak boleh nak kembali balik dah sistem ni setelah mana jatuh lumpuh. Dan cara nak kembali tu bukan dengan yoya-yoya ada. Kalau nak tahu boleh baca kitab As-Sultaniyah karangan Syekh Dr. Abdul Qadir As-Sufi. Masya Allah, saya tu terpengaruh dengan dia sehingga pondok saya tu saya buat nama Pondok Rumi Sufi Jawi. Sufi tu bukan Sufi tasawuf dah. Sufi tu kerana Dr. Abdul Qadir As-Sufi. Sebab baca kitab As-Sultaniyah tu Masya Allah, bukan senang lah khilafah tu nak tegak. Nah, bukan senang. Dengan keadaan kita sekarang ni macam-macam pemikiran, macam-macam pandangan, ya kena membangun dari segi spiritual dan ekonomi. Berkebualah dah. Ilmu dan apa orang panggil ni, material ni. Nah, mana membina tamadun. Sebab tu Nabi SAW bila pergi ke Yathrib, Nabi tidak buat negara berkonsepkan agama dan bangsa. Sudah. Kejut orang dengar gitu. Sungguh. Nabi tak buat daulah Arabiyah wal Quraisyiyah. Dah. Negara Arab, negara Quraisy, tidak. Atau daulah Islamiyah, tidak juga. Tapi Nabi letak Madinatul Munawwarah. Tengok. Madinatul Munawwarah. Apa Madinatul Munawwarah? Negara maju yang bergemerlapan. Gitu. Negara moden yang bergemerlapan. Itu tengok fikrah Nabi dalam politik. Supaya apa? Supaya ahlul watan, supaya warga negara yang berada di Madinah, baik dia orang yang mendatang seperti muhajirin, atau orang yang asal pribumi Ansar, atau orang bangsa lain, Israel, Yahudi banyak, Nasrani, agama-agama lain, semuanya sepakat untuk menjadi manusia yang mutamaddin, manusia yang membina peradaban. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpolitik. Menggunakan agama untuk memajukan negara, bukan menggunakan agama untuk menghancurkan negara. Itu beza tu dah. Banyaknya orang dia guna agama untuk hancurkan negara. Dia naik atas-atas pentah, lalu dia baca qala Allah, qala Nabi, qala Rasul. Ini negara-negara kafir, negara-negara taghut, negara tidak. Akhirnya perang dalam negara sendiri. Seperti Syria. Ada apa lagi pada Syria? Hancur tempat-tempat pengajian. Anak-anak kita nak mengaji tak aman dah. Akhirnya jangan kata nak menegakkan negara Islam, nak hidup dalam negara tersebut pun tidak ada kedamaian, ketenteraman, keamanan. Hancur. Itu. Maka sebab itulah hamba sebut tadi, isyarah daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam. Itu sebagai apa? Isyarat kepada al-Islam, agama Islam ni. Mendahulukan al-amnu qabla al-iman. Al-amnu qabla al-iman. Bukan amno. Tengok waktu masuk buku berapa, ada 9 minit ni. Al-amnu qabla al-iman, mana keamanan sebelum daripada iman. As-salamatu qabla al-islam wal insan qabla at-tadayyun. Ini kaedah. Keamanan sebelum bicara tentang iman. Keselamatan, kesejahteraan sebelum bicara tentang Islam. Dan kemanusiaan sebelum bicara tentang keagamaan. Ini Nabi SAW bawa dalam hidup Nabi SAW. Mana pernah satu hari Nabi duduk berbual-bual dengan para sahabat, tiba-tiba orang Yahudi bawa jenazah orang mayat Yahudi lalu. Rasulullah bangun je, bukan tunduk gitu dah. Kok kita ni lebih-lebih lalu dah. Bulu lalu dah. Rasulullah bangun. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah itu orang Yahudi yang mati tu ya Rasulullah? So kata, orang Yahudi bukan manusia, bukan orang ke?
Itu nak menunjuk kata kemanusiaan tu satu perkara yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, sebab itulah perang di zaman Nabi bukan dengan makna menjarah, menjajah, bukan. Al-jihadu fi sabilillah di zaman Nabi SAW ialah ad-difa'ul watan an a'da'illah, mempertahankan negara daripada musuh Allah, wa i'la'i kalimatillah, dan nak menegakkan kalimah Allah, nak meninggikan kalimah Allah. Itu jihad. Zaman kita ni oleh kerana guna agama untuk menghancurkan negara, akhirnya jihad tu jadi jahat. Bukan jihad fi sabilillah, jahat fi sabilis syaitan. Nah, letup sana letup sini. Nah, masuk ke rumah-rumah ibadat orang bukan Islam, dibom, dihancurkan. Tengok. Nah, maka tu sebenarnya merosakkan suratul Islam, merosakkan gambaran Islam. Sedangkan Islam bukan manhajnya itu tasyaddud atau tasahud, bukan ekstrim dan bukan liberal, tetapi tawassut, di tengah-tengah. Tidak ekstrim, tidak liberal, di tengah-tengah. Tidak tasyaddud dan tidak tasahul, tapi tawassut, di tengah-tengah. Itu ajaran Islam. Jadi karena itu mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala bagi kepada kita negara yang aman. Dan kita doakan kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah, taufik, serta kesihatan, keafiatan untuk memerintah negara kita ni dengan penuh keamanan, kedamaian. Jangan kita mencela ulil amri, sultan kita, jangan. Tu kalaupun orang panggil apa-apa yang tidak kita setuju, maka ad-dinun nasihah liman ya Rasulullah, lillah wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Nasihat, nasihat yang baik, teguran yang baik, teguran yang tidak menjatuhkan, yang tidak menghina-hina. Lebih molek lagi, kalau teguran tersebut kita boleh sapa betul-betul tepi sultan, bisik di telinga dia, tapi payah juga kadang-kadang lagu tu ni. Maka ada saluran dia dan sebagainya. Kalau tidak kena, jangan kita mencaci maki. Karena mencaci maki ketua negara itu pada makna mencaci maki keseluruhan rakyat jelata yang ada pada dia. Karena dia tu asbab kebaikan dan keburukan Allah Ta'ala akan kenakan kepada rakyat jelata yang ada pada negara yang dia perintah, termasuk dengan kita-kita. Maka kalau kejahatan yang kita doa, bala, maka bala ni sifat dia umum. Al-bala ya ummu, bala ni sifat dia umum. Wa ni'matu takhussu, dan nikmat tu dia bersifat dengan khusus secara ghalibnya, gitu. Jadi kalau kita duduk doa bala, duduk doa kejahatan, maka apa yang kita dapat ialah kejahatan. Maka kerana itu Islam sangat mementingkan pemerintahan, politik, kenegaraan, sehingga kalau kita mengaji dalam kitab Jauharatut Tauhid disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani, wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli wa laysa ruknan yu'taqad fid dini. Wajib melantik imam yang adil. Imam itu makna sultan, raja. Wajib melantik pemimpin. Itu orang panggil politik tu. Itu politik. Siasah dia panggil. Siasah syar'iyah. Ya, siasah ni ada dua, panjang tajuknya nak cakap kat ni. Siasah hizbiyah, siasah syar'iyah. Politik kepartian dan politik yang dibangsa pada agama. Politik kepartian ni alat saja. Yang sebenarnya maqasidnya ialah politik siasah syar'iyah. Apa makna siasah? Husnut tadbir bi riayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasidish syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Itu makna politik. Ni kadang-kadang orang tu kuat politik, tak tanya politik apa makna. Politik ni kita kita jadi ahli parti. Kita takbir lah 24 dah.
atau kita hidup Melayu berapa? Hak tu bukan, hak tu alat saja. Nah, politik hak sungguhnya hak tadi, husnul tadbir. Keelokan menyusun atur, tadbir, pentadbiran. Lagu mana eloknya susun atur pentadbiran? Biriayati syu'uril ummah fi dakhilid daulah. Dengan menjaga perasaan-perasaan manusia yang berada pada negara ini, muwatin, warga negara, wa kharijiha, dan hubungan diplomatik dengan negara lain, dan menjaga orang panggil tujuan syarak diturunkan agama ni 5 perkara yang bahasa umum, kulliyah al-khamsah, orang panggil maqasid syar'iyyah, hifzul nafs, hifzul mal, hifzul din dan sebagainya. Ada 5. Itu orang panggil politik. Jadi melantik pemimpin yang adil itu ialah wajib bi syar'i, dengan hukum syarak, la bil aqli, bukan dengan semata-mata akal. Ini nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah kata melantik pemimpin politik ni urusan akal semata-mata, tak ada kait dengan hukum syarak. Itu. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini, dan bukan juga urusan politik ni ialah rukun iman yang diiktikadkan dalam agama. Bukan juga. Kena ingat baik-baik tu. Jadi bukan sampai kalau kita tak pilih seperti hak demo pilih, atau demo tak pilih hak seperti kita pilih, akhirnya dihukum kafir. Tu kamu tak pilih yang kami pilih. Akhirat esok Tuhan akan tanya. Tak dapat hak tu dah. Itu fuq khawarij atau syiah rafidiyah berpendapat nasbul imam ruknun min arkanil iman. Melantik pemimpin itu politik, itu satu rukun daripada rukun iman. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tu duduk tengah-tengah. Mana politik ni ialah bahagian daripada agama, tetapi masuk di dalam pintu syariat. Pintu syariat. Mana wajib dia wajib syariat. Itu pun bukan wajib fardu ain, wajib fardu kifayah. Setelah ada yang telah menegakkan, maka digugur kewajipan tersebut. Itu. Ini supaya kita faham bahawasanya Islam juga mementing dan sangat mementingkan urusan kenegaraan, urusan politik, dan kita sebagai rakyat ada 2 tanggungjawab, iaitu himayatud din wa himayatul watan, menjaga agama dan menjaga tanah air kita. Karena kalau tanpa tanah air, bagaimana kita nak mendirikan agama? Tanpa tanah air, tanpa watan, maka bagaimana kita nak mendirikan agama? Karena itulah kita biasa dengar kata-kata ulama, hubbul watani minal iman. Cintakan negara itu bahagian daripada keimanan. Sehingga orang tu kalau tidak cinta kepada negara dia, maka keimanan dia boleh dipersoalkan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada tengah hari ini lebih kurangnya dapat manfaat bagi kita yang mendengar. Dan kalau yang tidak baik dan tidak betul itu ialah daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.